Terima kasih rakan setugas di Studio 3. Gejala keciciran pelajar perlu dibendung lebih awal. Pihak sekolah perlu mengambil langkah proaktif mengelak pelajar bermasalah terlibat dengan gejala sosial sehingga menjejaskan masa depan mereka. Ke arah itu, Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT menggerakkan program Sifar Murid Cicir secara bersepadu. Masalah keciciran mula dikesan berlaku ketika peralihan pelajar dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Menurut Ketua Sektor Pengurusan Sekolah JPNT Abdul Muingah, tanggungjawab itu bukan terletak sepenuhnya di bawah JPNT, sebaliknya merangkumi semua pihak, terutamanya ibu bapa. Pihaknya menyokong penuh peranan skuad cakna di semua sekolah bagi mengesan pelajar cicir dan menyalurkan bantuan yang perlu. Ibu bapa yang penting dalam mengatasi masalah kecil itu. Sebab ziarah cakna yang cikgu buat berterusan, insya-Allah kita akan buat walaupun ada halangan sebagainya supaya segala permasalahan tidak hadir ke murid ke sekolah akan dapat diatasi akhirnya. Beliau turut menghargai laporan khas yang disiarkan RTM mengenai komitmen guru-guru skuad Rimbunan Kasih SMK Penarit Setiu menangani masalah keciciran di sekolah itu. Abdul Muingah menghadiri program Sifar Murid Cicir peringkat negeri yang dirasmikan Ahli Parlimen Hulu Terengganu Datuk Ros Wahid di Kuala Nerus. Pengurusi Kumpulan Penggerak Ibu Bapa dan Komuniti PIBK kawasan Kuala Nerus, Muhammad Azmi Abdul Aziz, mahu program ini merangkumi penglibatan pemimpin komuniti setempat. Beliau ketika berkongsi pandangan berkata usaha awal mengesan pelajar bermasalah dapat membantu mengurangkan kes keciciran daripada bertambah serius. Lebih baik, tinggal satu je kata. Rupanya itu tanda cicir tu. Keluarga susah dan dia memerlukan wah, dia dah ambil wang tu, lepas tu nak bayar tak boleh. Dia balik rumah, minta mak tak nak sekolah. Yang cicir tu dah cicir. Yang potensi untuk cicir sebenarnya saya sebut tadi terpengaruh dengan rakan sebaya, boleh menyebabkan berlakunya keciciran jika kita tidak buat sesuatu untuk mengatasinya di peringkat awal. Terdapat kira-kira 100,000 pelajar sedang menuntut di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan di negeri ini dengan hampir 55,000 pelajar sedang belajar di tingkatan 1 hingga 3. Andaian memilih bidang pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET sebagai saluran pelajar tercicir atau kurang menonjol dari segi akademik bukanlah tanggapan yang tepat. Keputusan seorang bapa Muhammad Asri Ismail dan isterinya Rozia Idris yang memutuskan supaya dua anak lelaki kembarnya belajar dalam jurusan vokasional nyata tidak sia-sia. Kini pada usia awal 20-an, kedua-duanya sudah bekerja dan mempunyai pendapatan tetap. Beliau mengakui pada peringkat awal keputusan kira-kira 5 tahun lalu mereka pernah diperlekeh dan dipandang rendah. Mereka optimis dengan keputusan dibuat berikutan peluang keboleh pasaran lepasan TVET yang begitu tinggi. Sebagai tamat pelajar di Kolej Vokasional, beliau mendorong anaknya melanjutkan pelajaran ke Politeknik. Mereka berkongsi kesyukuran itu sempena Majlis Convocation ke-16 Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin PSMZA yang menyaksikan kejayaan dua anak lelaki kembarnya yang mengambil jurusan IT. Dan saya rasa macam pilihan saya untuk dia belajar kat sini ni betul. Dengan kos yang dia ambil dengan zaman sekarang kan memang zaman IT kan. Dia memang minat dengan IT. Kadang-kadang level manusia ni lain-lain kan. Belajar ada yang level certain level. Tapi alhamdulillah bila dia masuk sini, dia boleh maknanya pick up dengan apa yang diajar dekat sini. Kembar ini terus ditawarkan kerja dalam bidang yang sama sebaik saja selesai menjalani latihan industri di sebuah syarikat berkaitan IT. Memberi perhargaan yang tinggi sangatlah kepada Politeknik ini sebab dengan pensyarah yang sudi mengajar kami dengan titik peluang mereka. Walaupun kami degil, kami memang degil, tapi pensyarah semua tak berhenti untuk mengajar kami. Masa depan tu insya-Allah lebih besar lagi. Kalau boleh nak majukan macam saya berminat berbisnes, kalau boleh nak ada bisnes sendiri. Kadar keboleh pasaran graduan TVET lepasan Kolej Komuniti mencapai 96.6% pada tahun 2018, manakala peluang pekerjaan pelajar politeknik pula 96.1%. Golongan muda agen perubahan dalam kalangan ahli keluarga, rakan dan masyarakat setempat. Menyedari hakikat itu, kem pemimpin muda prihatin air kebangsaan UNESCO IHP Zon Timur dianjur di Universiti Malaysia Terengganu UMT.
Naib Chancellor UMT Profesor Datuk Dr. Nur Aini Mukhtar berkata ia memupuk kesedaran mengenai kepentingan air sekaligus menguruskannya secara bersepadu dan teratur. Ia merangkumi penambahbaikan modul supaya lebih mudah difahami dan dapat dipelajari secara santai. Penganjurannya sebagai komitmen universiti dalam pemindahan ilmu berkaitan sumber air. Kata platform untuk mahasiswa-mahasiswa kita membawa program memindahkan ilmu kemahiran masing-masing kepada masyarakat tentang sumber, seimbang dan syukur. Jadi 3 komponen itu melihatkan pada sahsiah kita juga di mana anugerah Allah dan dipandukan dengan ilmu sains yang dipelajari digunakan khususnya di dalam kehidupan seharian. Pengerusi UNESCO IHP, Dato' Insinyur Abdullah Isnin berkata kesinambungan proses air sungai dari sistem air tawar ke sistem air masin perlu dilihat secara holistik. Menurut beliau yang juga Ketua Pengarah Jabatan Air dan Saliran, perubahan landscape bumi turut dipengaruhi aktiviti hidrolik dan hidrologi. Justru, sistem keseimbangan air NAWAPS dibangunkan bagi memperkasakan maklumat sumber air serta mengoptimumkan pengagihan sumber air negara. Jadi kita nak mendidik daripada peringkat muda, kanak-kanak sekolah sampai kepada orang dewasa pun nak kena dididik semula. Yang utama kepada orang dewasa itu tadi adalah perkara S yang ketiga, tu syukur. Sekian paparan berita dari Terengganu dan teruskan bersama rakan setugas untuk berita seterusnya.